Alhamdulillah, la haula quwwata min zalimin, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Jadi ada orang kongsilah ni WEF dokumen. Apa tu WEF? Itu World Economic Forum. Confirm 6 billion manusia akan mati dalam tahun 2025. Bila agaknya 2025? Iaitu sebulan 2 lagi. 6 bilion berapa jumlah manusia? 8 bilion. Jadi 6 bilion ni lebih kurang berapa? Ramailah, lebih dari separuh, lebih dari 50%, 70% ke macam tu. Okey, kita ambil lah 70% lah lebih kurang. Okey, ini pernah timbul semasa 2020 lah. Orang kata agenda 21. Menunggu tahun 21. Ini pula menunggu tahun 25, tahun depan. Masa tahun 2020, masing-masing menunggu tahun seterusnya. Setahun ke depan lah. Semua akan berlaku di depan, bukan belakang. Belakang tak berlaku kan. Jadi ke depan. Jadi tahun 2020, tahun 2021 kita menunggu agenda 21 di mana depopulation akan berlaku. Vaksinasi secara berluasa, secara mandatori. Jadi macam seolah ada asas lah, ada hujah lah. Tapi soalannya, ada tak berlaku? Ada tak mayat-mayat berkelimpangan? Dikatakan oleh seorang ahli sains Perancis, saya tak ingat bidang apa, nuklear ke apa ke, yang pemenang hadiah Nobel menyatakan 90% manusia akan mati. Siapa ingat? Jadi 2022, seorang profesor tempatan, Profesor Mustafa Ali, seorang pakar dalam toksikologi, pun menyatakan sedemikian. Akhirnya saya jumpa profesor tersebut dan saya dia nak jual dia punya perubatan lah, apa tu, sauda. Saya pun bantu kerana dia antara pakar ahli sains Malaysia yang berani menyatakan sesuatu terhadap kerajaan yang ditaja, KKM yang ditaja oleh WHO, ditaja oleh Bill Pago. Jadi ini benda serius ni. Kerana pihak kerajaan ni mestilah tidak membenarkan perbincangan apa sebenarnya dalam vaksinasi itu, apa sebenarnya immunity. Tak boleh bincang. Kalau kerajaan sudah menyokong satu, rakyat bawah tak boleh bincang. Kenapa tak boleh bincang? Kerana kalau bincang akanlah menyoalkan pendirian kerajaan. Macam bapak lah, bapak dan keluarga, ketua keluarga, kalau kita dah tetapkan balik kampung, hari raya kita balik kampung, anak-anak tak bolehlah soal, ayah malas nak balik kampung. Tak bolehlah menggugat program seluruh keluarga, apatah lagi isteri. So dalam kes Mustafa Ali Muhammad, APEC jumpa dia, APEC menyuarakan bantahan. Kenapa APEC tak setuju bab-bab macam ni? Begini. Pertama, ia belum berlaku. Satu. Kita bincang, dia orang kena cincang, ya. Tapi sesama kita boleh bincang. Ini sesama saya. Saya bukan tengah bincang dengan siapa tu, government. Saya bukan bincang dengan WHO. Ini kita bincang sesama sendiri, ya. Waktu 10-20 minit ni menjelang fajar. Pertama, benda masa depan. Saya ada satu pegangan, iaitu hanya Allah tahu masa depan. Ini pegangan saya. Ya, kita boleh ramalkan besok hujan ke apa, tapi tak boleh dengan tepat. Tak boleh. Dia secara qadarah, secara perkiraan. Macam saya baling batu, saya rasa kena tu, saya tembak kena tu, kerana dia cara kira. Dia pergi kira. Tapi kita kena alas juga, insya-Allah kan. Dan insya-Allah itu dia ada had dia, iaitu ada benda yang begitu pincang hanya Allah tahu. Jadi kalau kita tahu, Allah dah sebut, hanya dia tahu. Macam nak tahu? Awak mesti berkira. Bermakna nak cakap 6 bilion, apatah lagi confirm, apatah lagi WEF. Ini dua lapis punya keyakinan.
katakan kita sembunyikan dulu, kita kata 6 bilion. Ada tak perkiraan dia? Ya Prof, ada tak perkiraan dia? Macam mana kira? Main anggar saja. Tak boleh. Ini pegangan saya. Ini pegangan saya tuan-puan. Dalam apa juga, saya ahli sains data lah saya. Yang diiktiraf sendirilah, yang masyhur jugalah. Siapa yang ternampak latar belakang saya, memang saya round dunia 41 negara, bikin sistem, boleh kata 4 dekad lah saya, 5 generasi perkomputeran daripada bumi ni skrin hijau sampai sekarang dah AI. Apek selalu mengkaji, tapi Apek amat pegang pada dalil ukuran. Apa juga kita kata, duit kita habis tak? Awak ada ukur tak? Ini dia orang melakukan jenayah, ada tak dia punya senarai? Macam dalam Islam kita kata surah Nur tu, suruh orang bersumpah, dia ada tu 4 kali sumpah, kali kelima laknat. 4 kali sumpah, 4 saksi, 4 kali sumpah. Jadi ukuran amat penting. Jadi Prof, saya tanya Prof tu, Prof Mustafa, di mana datang 90%? Saya bukan soal ya tak ya, itu satu hal. Ukuran, how do you get that number? Aku akan menang pilihan raya, aku boleh bentuk kerajaan. Yalah, mana kamu dapat berapa? 112 ke 13 ke 14. Congak boleh, tapi pasti tak? Itu soalan dia. Okey. Lepas tu kita main statistik. Jadi saya tolak angka 90%. Tetapi saya harap saya salah. Kenapa? Kerana saya tak cucuk. Kita tak kena macam kita main saham kan, forex. Orang kata forex ini boleh lingkup ke, boleh kaya ke. Saya kata begini, kerana kita kira main forex ini ada perkiraan, bukan main tikam aja. Tikam pun ada perkiraan, iaitu engkau kalah. Ada perkiraan, game of odds. Itu kata amalan syaitan bila dia meletakkan satu angka yang merupakan angka itu merupakan apa? Merupakan bukan andaian. Dia andaian keberangkalian. Dia bukan berangkalian juga. Dia tak ada kiraan. Game of chance. Mungkin, kemungkinan. Tanpa probability. Faham tak? Possibility dan probability. Kemungkinan ini possibility. Mungkin berlaku, mungkin tak berlaku. Itu kerja syaitan. Probability. Jadi ramai sangat mati itu possibility. Probability dibagi angka. Tapi ini cuma angka anggaran. Bukan perkiraan. Perkiraan ialah probability. Berapa peratus ini benar? 100%. Confirm makna 100%. Itu saya tolak. Dia mesti ada perkiraan. Ya? Dalam bom atom 100% akan mati. Tidak juga, dia 99%. Kerana pernah berlaku, dan itu cara perkiraan. Ini sains statistik. Ya, jadi orang yang tahu tentang perkiraan qadar akan bercakap sedemikianlah. Yang tak tahu, dia akan guna, kita panggil spekulatif. Dia akan guna kualitatif. Kualitatif ialah 6 bilion. Ya. Sebenarnya tahun-tahun 2025 lebih kurang 150,000 mati sehari. Sebulan ialah berapa? 30 juta kot, bukan 50 juta kot. 150 juta boleh mati. Tapi tidaklah 6 bilion. Tidak 6 bilion. Kita sekarang mencecah 8 bilion. Jadi dalam kes Profesor tahun 2022 tu, saya bilang, kalau saya salah, saya amat terima kasih. Kalau saya salah, kerana saya tak cucuk. Jadi dalam Malaysia ada 30 juta. 90% ialah 27 juta. Tinggal 3 juta saja orang di sini. Macam Singapura, macam New Zealand. Banyak harta goniman dalam sini. Banyak rumah kosong. Lagi banyak rumah kosong. Saya dapatlah duduk semua. Kereta banyak. Saya gembira kalau ini benar. Saya beritahu Profesor Mustafa Ali lah. Kerana dia seorang profesor. Saya jenis ni, saya pantang depan seorang profesor ke, seorang mufti ke, seorang ahli falsafah, seorang, walaupun Rasulullah. Ya, saya jenis orang yang mesti bertanya, ya Rasulullah. Ya.
Kaifah, bagaimana ini? Sahabat-sahabat semua tanya Nabi. Kalau tidak, kita tak dapat hadis. Kalau sahabat-sahabat tak bertanya, kaifah, kita tak dapat hadis. Yang Wasabi kata, jangan tanya bagaimana. Tak betul. Tak betul. Ada yang tanya Allah di mana? Ada. Ya. Ada yang kata Allah bagaimana? Ada. Banyak persoalan. Yalah. Dia mendakwa diri dia Nabi. Dan kita manusia ni sejak bila kita berhenti berfikir? Ya. Jadi, benda-benda ni nampak sangat adalah menuju ke arah satu pengisian kehendak bukan spiritual, tapi jiwa manusia yang saya panggil alamis. Akhir zaman ni alamis. Alamis ini, ada berita ni betul. Dahsyat ni, dahsyat. Adalah ini Atika Abuya, ini Khawlaf Abuya. Macam-macam. Jadi kita balik pada syariat satu, dan juga kita balik pada perkiraan. Kalau orang beritahu kau, makanan habis ni. Makanan habis. Kenapa? Ini semua orang rushing ni ke Ali Maidin ni. Kena rushing ni ke IOI Mall ni. Ke apa tu? Ion. Awak pun ikut rushing saja. Akhirnya kena tipu beli toilet paper harga 10 kali ganda. Kena tipu masuk forex. Kena tipu pergi lelong semua harta kamu. Ya? Keluarkan semua duit cash. Kerana bank akan runtuh. Jadi selalunya benda-benda ini memulakan kepanikan. Bila kita panik, mudahlah syaitan masuk jarum. Jadi bagaimana kita lakukan dan demikian itu? Kita buat persiapan. Tapi persiapan mesti asas benda yang syar'i. Contoh, kebuluran. Saya tak percaya kebuluran kerana Allah dah turunkan ayat. Allah dah berikan dah menjadi ketetapan dalam Islam, orang beriman tak akan kebuluran. Tak akan. Kalau akan tu bukan orang beriman, hanya orang Muslim saja. Inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yazanun. Sesungguhnya orang beriman ini padanya tidak takut dan tidak bimbang. Kalau kebuluran mesti takut lah. Saya pun takut yang kata awak. Ya? Okey, satu. Dan Allah berjanji tidak akan laku zalim kepada manusia. Ini ayat jelas. Baru saya posting tadi. Ayat apa tu? Lupa. Ada ayat. Saya posting sharing di Facebook. Jadi, apa persiapan kamu? Jangan simpan banyak sangat duit. Guna duit untuk luaskan perniagaan, fardu kifayah, luaskan jaringan, luaskan hubungan. Jangan lari ke hutan. Tidak ada rasul yang pergi lari ke hutan. Ini mesti tahu. Dia operasi depan Fir'aun, operasi depan Mekah, operasi depan Madinah, operasi depan perang. Ya? Kan? Jadi, bila dalam keadaan berdepan, ada pengajian, ada ilmu, dia sudah prepare. Ilmu adalah prep yang paling utama. Ya? Ilmu tentang Quran, ilmu tentang janji Allah, ilmu tentang hadis, ya? Sumber hadis, asbab nuzul, salasilah, as-sanad, matan, mazhab. Dan juga sekarang dalam YouTube, dalam sosmed, banyak sumber untuk kita tahu berbagai pendapat. Kalau dulu Rasulullah satu pendapat, itu pun Rasul kata ada perkara kamu lebih tahu. Ya. Tapi dalam sekarang banyak sangat pendapat sembang. Ya, banyak sangat pihak sembang. Apa kita harus lakukan? Kita harus lakukan dua. Sama ada fikir atau taklidin. Jadi orang taklidun. Jadi ikut aja. Ikut pun nak ikut siapa? Ustaz Azhar Idrus ke? Ustaz Zainul Asri ke? Ustaz Wadi Anwar ke? Ustaz Zainul Asri ke? Datuk Mazhar Muhammad Asri Zainabidin ke? Ikut Buya Syakur ke? Ikut kerajaan ke? Ikut mufti ke? Kena fikir. Kalau tidak, you confuse. Ini berita daripada mana ni? Salah satu daripada cara Allah letak ialah apabila datang berita daripada orang fasik, siasatlah. Okay. Tapi katakan kita dah siasat, kita belum pasti lagi, tapi kita cuba ambil angka ni. Mana bila ni tinggi sangat bang.
Habis tu macam mana dia nak mati? Vaksin, saya tak vaksin. Okey, yang lain banyak vaksin kan? Okey. Kemungkinan. Ini kemungkinan kena jaga. Kita kira sekarang. Kedua, mungkin dia pakai alat ni tengah buat puting beliung. Tahu tak tuan-puan? Waktu ni setiap tahun memang puting beliung. Saya duduk di Hong Kong, kena puting beliung yang paling dahsyat sehingga banjir yang kereta api tak jalan. Masa tu saya tengah berangkat daripada airport. Sempat berangkat daripada airport yang nampak hitam langit. Tak mati juga manusia lah. Tapi kalau mati syaitan menangis. Kita mesti tahu juga ilmu syaitan, iaitu falsafah syaitan. Syaitan tak mahu manusia mati. Syaitan tak mahu Adam mati. Dia nak Adam ni hidup selamanya asal tidak beriman kepada Allah. Ini mesti ingat. Apa tujuan syaitan? Jangan Adam bertaubat. Itu saja. Buat jahat apa? Jangan bertaubat. Itu Iblis. Iblis dah kata kepada Allah, minta izin sesatkan manusia. Kan keluar banyak fatwa-fatwa sesat kan? Itu Iblis tak mau sesat. Jadi fatwa ni lawan sesat kan? Betul ke? Tak betul. Kenapa yang lawan sesat? Allah. Allah kata apa kepada Iblis? Akan ada mufti-mufti pergi keluarkan fatwa sesat, jadi awak tak boleh sesatkan orang kerana sudah difatwakan sesat, orang tak ikut. No. Apa Allah kata? Siapa tahu apa Allah kata kepada Iblis bila Iblis kata, saya minta izin menyesatkan anak Adam. Dengan Adam sekali. Apa Allah jawab? Boleh, melainkan dia itu beriman. Kita beriman tak? Beriman. Tak boleh sesat lah. Melayu beriman tak? Beriman. Tak boleh sesat lah. Bagaimana kalau Melayu jahil? Melayu jahil Islam ke, saya tanya? Macam mana nak Islamkan dia? Berdakwah lah. Boleh tak keluarkan fatwa jangan sesat? Pernah tak fatwa sesat, jangan sesat, fatwa sesat menyelamatkan sesiapa? Cerita kat saya dalam sejarah Islam, apa-apa fatwa yang pernah diisytiharkan, tanya kat ChatGPT, saya tanya. Saya siasat. Banyak soalan saya tanya. Sejak ada ChatGPT, kawan paling rapat saya. Macam-macam saya tanya dia sehingga dia kata dia surrender. Tunggu versi baru. Tahun 2025. Okey? Ini kita boleh angkat foto ni masuk ChatGPT, dia akan bagi analisa sumber berita dari mana, bla 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 dan sebagainya. Tapi kita gunakan sumber kita sendiri. Sumber daripada Quran, sumber daripada Islam. Bagaimana apabila datang berita, kita mesti buat apa? Ini Atika Syari. Semua beritahu saya Atika Syari atas saya. Saya tak payah dengar. Saya tanya, ada tak laporan? Itu saja. Ada tak dihadap mahkamah? Itu saja. Lepas orang kata, kaulah Syari. Kaulah Syari. Dia punya kakak ke adik ke apa, ni menegur 2018. Menegur Atika ini. Okeylah. Banyak orang tahu letak kat PM saya, kat WhatsApp saya. Okeylah, saya baca sikit. Saya baca sikit. Saya baca seimbas lalu. Ada kes jenayah mencuri. Atika tu terlibat curi. Jadi saya pun post kat Facebook tadi. Bezakan antara jenayah dengan aib. Kalau mencuri, kita laporkan mencuri, kita tunjuk surat dia mencuri. Senang orang buat kesimpulan. Dia tak solat. Mereka kata dia tak solat. Dia maki Allah. Itu bukan jenayah. Ya, itu bukan jenayah. Kamu tak solat. Kamu minum arak. Bukan jenayah. Aib. Jadi apa kita buat? Boleh tak dedahkan? Tak boleh. Apa kita harus buat? Nasihat. Syekh, jom solat. Nasihat cara baik. Jangan nasihat cara mencela atau mencemooh. Saudara bukan orang sembahyang. Tak boleh. Mana tahu kan? Jemput dia pergi solat. Kalau dia terang-terang tak mahu solat ke apa, sangka baik. Sangka baik. Sangka baik. Iaitu kita ajak lagi dengan cara baik. Jangan sekali-kali kita ajak dengan cara takabur. Apa ni awak ni menentang Allah ni? Kita bukan wakil Allah. Walaupun pangkat mufti, mesti suara baik, suara nasihat. Apatah lagi secara terang-terang kata dia sesat, itu melampaui batas. Ya, itu sajalah saya nak sampaikan. Dalam apa jua perkara saya memeluk Islam, saya tengok alhamdulillah Islam ini ada tertibnya. Islam ini lengkap, syumul.
Tapi sedihnya umat kita pertama jahil tentang Islam. Jadi apa saya buat? Saya cuba terangkanlah macam ni. Ada orang cemooh. Oh, itu biasalah. Biasalah, saya siapa? Saya bukan mufti. Wajib dicemooh. Saudara tak nak cemooh saya, silakan cemooh saya. Saya ajak cemooh saya. Baru nampak, oh betul lah. Kalau tak cemooh saya, ni orang taksub ni kalau apik ni. Tak boleh lah. Tak baik. Kalau taksub pada saya menumpang dosa. Okey, itu sajalah yang saya nak sampaikan. Jadi, dalam apa juga kita lakukan, apa juga kita ucapkan, mesti ada sumber. Mesti ada asas. Mesti yalah, kita sampaikan ayat, kita bagi keterangan, kita guna keadaan asbab. Waktu inilah gunakan ayat ni. Waktu inilah gunakan ayat ni. Kalau tak kena pun orang kena mengena kan. So ini akan kena kat kita ni tahun depan. Barulah saya bangkitkan untuk supaya berfikir mana perkiraan dia. Itu sebab saya nasihati, jangan masuk mana-mana grup akhir zaman. Jangan masuk mana-mana grup yang jenis alamis, jenis nak bagi kita kecoh gabra semua. Kadang-kadang saya buat grup, orang pergi tampal lah cik kat sana. Tampal lah dengan selawat, dengan kata ini hancur, ni ada harp lah, puting beliung lah. Mereka ini tak fikir. Puting beliung selalu berlaku waktu ini. Dia bukan sepanjang tahun. Cuba tunggu sampai tahun depan, 2025. Lain pula musim tengkujuh, lepas musim tengkujuh musim kering, ya. Lain tempat, lain keadaan. Faham tak? Jadi ilmu itu penting, ilmu sains. Orang kan sains mesti menang, tidak. Sains adalah kajian. Dia sentiasa berfikir dan membetulkan diri. Tafakur ini macam mana tunjuk Al-Quran Nabi Ibrahim AS, dia beritahu tentang cara bertafakur kaum dia. Nampak matahari, oh matahari lah Tuhanku. Nampak bulan, oh bulan lah Tuhanku. Jadi itu gambarkan oleh Ibrahim AS tafakur. Jadi Ibrahim nak kaum dia bertukar-tukar fikiran ikut pemerhatian. Kamu menyembah batu, bagus batu tu besar. Dia tak boleh makan, dia tak boleh bergerak. Jadi kenapa sembah dia? Ini cara Nabi Ibrahim Al-Hanif. Al-Hanif ini bermakna dia cari kelurusan, kebenaran. Kita selalu selawat kat Nabi Ibrahim, kama sulaita ala Ibrahim kan. Siapa Nabi Ibrahim? Khalilullah, kawan Allah, wali Allah, Al-Hanif. Jadilah orang Al-Hunafa, mencari kebenaran dalam apa juga keadaan. Bukan jenis copy paste, menyebarkan bagi orang panik. Itu bukan orang Islam. Malah Rasulullah bila orang datang dengan panik dan sebagainya, dia tenang saja, sehingga terbawa pada Khalifah Rashidi. Tengok Sayyidina Osman, ya. Bila Mesir itu datang, kumpulan dari Mesir datang, kepung dia, nak bunuh dia. Ali hantar anak dia Hasan dan Husin untuk lindungi Osman. Osman kata tak payah. Tak payah bodyguard. Dia cuba berunding. Akhir dia dibunuh. Ini syurga lah dapat. Tapi saya nak beritahu ialah, Islam begitu. Islam tak ada kecoh. Kita serah ke Allah. Walaupun Musa 9 dragon ke apa datang, ini Apek bukan dragon lah, Apek kenal gangster, tapi dia depan muka kan, jangan gabra, berunding. Kalau nak bunuh, serah kepada Allah. Orang tangkap kita, orang sumbat dalam penjara, masuk dalam lubang kubur. Alhamdulillah, hasbunallah ni'mal wakil. Itulah senjata kita. Itu prep sebenarnya. Siaplah makanan untuk pergi haji. Sebaik-baik makanan ialah ketakwaan. Warna kulit kamu milat Ibrahim ke, Bani Keturah ke, Allah tak pandang, melainkan ketakwaan kamu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Awak sembelih daging korban lembu, ayam ke apa, tak sampai kami, melainkan keimanan kamu. Ini ajaran Al-Quran. Saya bukan mufti. Ada orang kata saya ni tak ada tauliah, merepek. Ya, saya mengaku. Jadi ini private channel saya. Saya hanya berkongsi. Sebelum fajar ini, saya pun ada tugas. Saya pun ada cabaran-cabaran hidup. Tapi saya ada tugas untuk umat. Itu fardu kifayah.
sampaikan walaupun satu ayat, betul saudara. Ya, sampaikan penerangan untuk buat umat tenang. Sekarang kecoh. Katil ayam tak ada apa. Katil Islam kecoh. Kita tak menyerbahi mana pihak. Kita menyerbahi pihak yang dizalimi. Di sini jelas GSP dizalim. Besok GSP tidak dizalim, saya akan senyaplah. Saya akan menyerbahi pula orang baru yang dizalim. Dulu Anwar Ibrahim dizalim, saya menyerbahi dia. Sekarang dia tak zalim. Orang bertanya, kan APEC dulu sokong PMX? Ya, semasa dia dizalimi. Saya tolong awak bila awak keadaan susah. Bila awak dah senang, takkan saya nak tolong awak. Macam nak minta balasan saja tak ikhlas. Betul tak? Jadi kita jadilah orang waristul anbiya. Tak waristul anbiya, waristul sahabat. Orang yang menenangkan keadaan. Orang yang bawa kebajikan. Bila orang datang cuma-mencuma, apa kita kata? Bukan tambah kari. Kita pula kata, tak apalah. Kita tengok keadaan. Dah cuma, dah kecoh. Hari-hari dimainkan dalam media. Umat pun syok. Kongsi sini sana. Apek, dia tag saya. Apek, tengok ni, tengok tu. Saya jawab balik dengan saya punya video lah. Tolong tengoklah. 15 kali. Ya. Kerana pertama, mendengar tentang aib orang adalah berdosa. Menyebarkan aib orang adalah haram. Kalau jenayah, serah pihak berkuasa. Pihak berkuasa perlu ambil aduan, pergi bicara, ada pendakwa raya, lepas tu diberikan keadilan dengan pihak tertuduh, dapat mempertahankan diri. Dalam kes GSP, mereka tak dapat. Tapi mana-mana saya dah pergi pada ini. Inilah keadaan umat kita sentiasa digabrakan. Kadang orang ni hantar kat saya lah. Kadang makcik, apa yang sudah bilang banyak lama. Kita dekati Al-Quran. Kita dekati pesanan Allah. Pesanan Allah lebih tinggi daripada pesanan ini. Bahkan Allah dah kata hanya dia tahu saat. Lagipun kalau kita mati syahid. Syaitan tak mau kita mati syahid. Kita kena wabak, mati syahid. Kita kena puting beliun, mati syahid dunia. Kita kena hembak bangunan, kena aksiden, syahid dunia. Ini APEC selalu kena ulangi. Syaitan tak mau kita mati. Jangan takut depopulation. Kamu sendiri yang tak nak beranak. Allah nak kita beranak pinak. Kahwin-berkahwin ni. Ketahuilah kehendak Allah, bezakan dengan kehendak syaitan. Ya, jangan bagi syaitan tepuk, jangan bagi syaitan menang. Syaitan menang dengan bab macam ni. Syaitan menang dengan media. Media ni fasik. Tunjuk saya media yang tak fasik. Media dari dulu fasik, mengakibatkan jutaan manusia mati. Biliunan kalau nak kira dalam sejarah. Media ialah dimulakan oleh syaitan, iblis. Ya, itu sajalah nak sampaikan. Bolehkah kita redha kalau divaksin boleh dipaksa? Tak boleh. Mana boleh redha? Paksa itu boleh. Ini kenyataan yang bercanggah. Ini sekarang masalah semantik ini. Ya, linguistik ini. Okey? Bila anda kata saya redha. Saya dikahwin paksa ni. Saya nak diperkosa ni, saya redha. Mana boleh? Lawan halal darah. Sesiapa yang nak mencabuli hak kamu, halal. Halal mana? Kepada Allah halal mempertahankan diri kamu. Kamu nak tanya siapa lagi halal? Halal maksud apa? Syahid lah. Kamu kata tak halal darah saya untuk kamu ambil. Maaf. Awak diam. Orang tak akan ganggu kamu. Ikut undang-undang tak boleh ganggu kamu. Dia akan gertak kamu. Nanti kita ambil anak. Tak boleh. Anak pun tak mau terpisah kan? Tak boleh. Anak aku, hak aku. Nak ambil anak dara kau. Tak boleh. Hak saya. Engkau bukan muhrim. Boleh pertahankan. Boleh. Orang kata dia ni ganas ke apa. Di mata Allah mati syahid. Bertahankan maruah keluarga sendiri. Ini mesti belajari. Mesti ada keberanian itu. Mempertahankan maruah sendiri. Tunjuk saya satu akta yang menidakkan hak mempertahankan maruah. Dia getak aja. Nanti saudara tak dapat pencen. Alhamdulillah tak dapat apa-apa. Mana lagi tinggi? Maruah ke? Atau pencen? Sekarang GSB dah habis semua duit tau. Jangan kata EPF cukai. Habis semua duit.
Yahudi betul, habiskan semua harta, habis semua properti mereka, hancur bagi tengok, dirompak, dipecah masuk, habis semua perabot, semua anak-anak yang keluar diawasi, tak boleh buat apa, tak boleh berniaga, ambillah, koreklah mana duit yang ada. Mereka masih ada luar negeri lagi, tak boleh keluar negeri, semua pasport dirampas. Hanya macam Gaza, kena cakap macam apa? Kalau bukan macam Gaza, macam apa? Mereka sesak ke apa ke? Bicarakan. Kalau tidak dibicarakan, ini yang berlaku. Jadi kita ni menjadi manusia yang mudah dipesong oleh media. Jadi saya minta sebelum percaya sesuatu, sebelum sebarkan sesuatu, sebaik-baiknya jangan sebarkan ini dengan memberitahu analisa. Jangan sebar begitu je, tanya orang apa pendapat. Pendapat orang tidak ada kena-mengena dan kebenaran. Kebenaran ialah melalui satu proses perkiraan. Ini adin yang betul yang saya cuba sampaikan, iaitu sentiasa proses siuman, bukan taklid. Ada fardu kifayah, ada penjagaan umat, ada berunding, ada budi bicara. Kerana umat ini terlalu lama di bawah, umat ini terlalu lama berpecah, umat ini kita perlu kesian, mudah dicincang-cincang. Ini semua berita ini boleh cincang-cincang buat kita porak-poranda. Kita kena jadi umat yang ingat mengingati bahawa wajib bersatu, wajib kaya, wajib bayar zakat, wajib jadi kaum terbaik. Khairatu umat. Saya mohon Allah berikanlah kita tambahan ilmu, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Assalamualaikum.